Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun pada malam Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali kuliah kita yang ditangguhkan beberapa bulan yang lepas. Dan malam ini adalah malam yang kedua kuliah berlangsung di surau tuan-tuan dan ibu-ibu juga. Mudah-mudahan proses yang sedang kita jalani pada hari ini akan berakhir dengan segera, insya-Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Iman wal Hayah, kitab Iman dan Kehidupan. Dan kita masih lagi membahaskan tajuk kemuliaan kerana iman. Sambungan bacaan di dalam kitab muka surat 66, muka surat 66 pada nombor yang ke-16. Muka surat 66 nombor 16.
disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini. Perasaan harga diri tumbuh dan bertambah kuat dalam jiwa orang yang beriman, kerana mereka mengetahui dan meyakini adanya perlindungan, pertolongan dan bantuan Allah kepada mereka, serta pimpinan dan petunjuk Allah diterimanya senantiasa. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ni kita lihat kelebihan menjadi orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman, di mana orang-orang beriman ini senantiasa meyakini yang Allah melindungi dirinya, Allah sentiasa menurunkan pertolongan, Allah sentiasa memberikan petunjuk dan juga hidayah. Sebab inilah keyakinan yang mesti ada. Bila kita jadi orang beriman, kita mesti percaya Allah itu senantiasa bersama dengan kita. Kalau kita tengok dalam ayat itu, surah Al-Baqarah, ayat yang biasa kita baca, ayat 257, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Sadaqallahul azim. Allah itu adalah wali kepada orang-orang yang beriman. Apa maksud wali? Wali maknanya penjaga, pelindung. Macam orang perempuan, dia ada wali, adik-beradik lelaki dia, pak saudara dia, ayah dia, datuk dia, yang dipanggil wali, wali nikah, pelindung kepada keluarga. Jadi bagi orang beriman, kita kena rasa satu kebanggaan, keseronokan, sebab Allah adalah wali kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita. Macam kita tengok bila terjadinya COVID ini, mungkin sebahagian besar kita ni selamat, tak ada kena, tak ada tanda-tanda daripada hari pertama PKP 18 Mac sampailah malam ini 2 Julai. Walaupun kawasan tuan-tuan ni juga PKPD, kan, dalam kawalan yang ketat sebab banyak kes yang berlaku, tapi Allah masih lindungi kita. Ada saya tengok sepanjang tempoh itu, ada, bukanlah ramai, tapi ada kawan-kawan saya yang dijangkiti COVID, anak-anak murid, dan ramai yang telah sembuh, alhamdulillah, dan ada yang meninggal dunia. Tapi alhamdulillah kita sampai malam ni sihat. Walaupun kita nampak, ialah kalau dalam negara kita ni nampak macam ke arah yang makin reda lah, insya-Allah.
Walaupun hari ni dia naik 3 kes balik, semalam 1 kan. Kita harap hari ni kosong lah, tapi dia macam tu lah, kena sabar sikit. Jadi nak sebutnya, kita Allah yang jaga. Letak dalam kepala, aku ni Allah Ta'ala jaga. Macam ni lah, semalam 1 Julai sekolah tadika, taska, pasti semua dibuka kan. Walaupun ada juga kebimbangan di kalangan ibu ayah nak hantar anak-anak ke sekolah pasti, itulah pasti tadika, tabika, apa semua ni pra sekolah. Yang sekolah menengah 15 Julai dengan 28 ke 24 macam tu kan. Ada peringkat-peringkat. Kita macam ni je tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Pihak berwajib, kerajaan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara MKN, bahasa mudah dia, mereka dah buat sehabis baik lah. Termasuklah Jawi, Jais, letak SOP lah. Bila diumumkan dah boleh kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib ni, paling lega ustaz-ustaz. Dan saya rasa juga tuan-tuan dan AJK Surau Masjid, pasal dah 3 bulan kemurungan, tak ada kuliah. Tak ada kuliah di lokasi beginilah maksudnya. Kalau kuliah online tu memang muntah darah lah hari-hari kan. Ustaz-ustaz ni kuliah merata-rata ceruk setiap hari sepanjang PKP sampailah malam ni. Saya ni malam kedua saya kuliah di luar. Malam pertama minggu lepas tu, kami malam Jumaat juga minggu lepas di Wangsa Maju, wilayah dululah. Ni satu Malaysia dah buka. Dan semalam dan hari ni saya dah mula dapat banyak reminder tentang kuliah kan. Sebenarnya tuan-tuan ibu-ibu, banyak benda kita belajar daripada COVID ni sebenarnya. Kalau nak belajar, kalau nak ambil iktibar, kalau nak ambil pengajaran, pelajaran, terlalu banyak sebenarnya. Baru kita tahu nikmat Allah tu macam mana. Baru kita rasa mahalnya rumah Allah. Bila ada, tapi kita lalu saja, tak boleh masuk selama 3 bulan. Lepas tu berbunyi pula tu, merungut, bila nak buka ustaz, pasar raya boleh, surau tak boleh katanya. Dah buka tak datang pula dah. Ni dah buka dah ni, dah tak datang pula. Mana yang riuh rendah itu hari tu? Kan, bukan sinilah. Jadi nak sebut, baru kita tahu mahalnya rumah Allah, nikmat tu kan. Jangan bawa main tuan-tuan. Memang banyak benda sebenarnya Tuhan tarbiyah kita. Awal-awal PKP saya tengok minyak kereta, minyak turun sampai bawah RM1.50, RM1.42, RM1.48, tapi kereta tak boleh jalan tuan-tuan. Tak ada kan, nikmat tu ada tapi tak boleh nak rasa. Jenuh kan, bilalah kereta sampai kong bateri sebab lama tak berjalan. Geram je tengok, ya Allah murahnya minyak kan. Selalu isi full tank 130. Tu hari saya isi sempatlah RM1.50 lebih tu, 50 sen lebih tu, tinggal RM80, lari RM40. Geram aja kan, seronok ni. Pasal hari-hari nak isi minyak. Tapi kereta pula tak boleh berjalan lah, pasal pergerakan terbatas masa itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa pun jalan ceritanya ialah kita kena pegang Allah tu, dia wali pada orang beriman. Sebab itu macam saya sebut tadi, walaupun ada kebimbangan lagi di kalangan ibu ayah nak hantar anak ke sekolah, universiti dan sebagainya, usaha yang sepatutnya dibuat telah pun dibuat. Dan yang berbaki itu bismillah tawakal ala Allah, itu saja kan. Yang baki itu bismillah tawakal.
Kan, takut ustaz, takut. Lama mana kita nak takutnya? Serah je pada Allah. SOP semua dah ikut macam ni. Letak tanda pangkah tak pangkah macam nak mengundi je kan. Jadi itu SOP ikhtiar. Cek suhu, tulis nama, hand sanitizer, bawa sejadah semua. Itu SOP. Yang baki, bismillah, tawakal ala Allah. Jadi sebab itu orang beriman, dia mesti ada keyakinan itu. Dan disebut tadi, Allah declare dia adalah wali, penjaga pada orang-orang yang beriman. Dia jaga, dia menjaga orang-orang yang beriman. Kemudian Allah kata, mereka dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Allah keluarkan kita minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan. Dulu kita jahil, dulu barangkali kita bukan kaki surau masjid, dulu mungkin kita ahli maksiat, dulu mungkin tak berapa nak semayang sangat, dulu mungkin tak berapa jaga aurat, zaman-zaman jahiliah kita dulu. Saya yakin tuan-tuan ada pengalaman-pengalaman itu. Kemudian Allah beri kita hidayah, maka dikeluarkannya kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Hari ini kita dah jadi orang yang mendirikan solat, orang yang menjaga solat, orang yang menjaga agama, orang yang menjaga segala ibadah yang difardu dan disunatkan oleh Allah. Maknanya cahaya tu kita dapat, Allah beri. Jadi apa kena buat tuan-tuan? Kerja kita mensyukuri apa yang kita ada, kita syukuri. Apa yang kita dapat hari ini, kita hargai dengan sebaiknya. Macam saya sebut di awal tadilah, sesuatu nikmat hanya kita rasa bila benda tu tak ada. Nikmat surau masjid kita rasa bila tak boleh masuk. Nikmat ada kuliah kita akan rasa bila tak boleh kuliah. Baru rasa, ya Allah seronok datang kuliah rupanya. Baru kami pula rasa seronok berkuliah bila ada audien di depan, jamaah di depan. Saya hampir setiap malam, setiap hari, samalah dengan ustaz-ustaz lain juga. Sejak PKP 18 Mac sampai malam ni, tiap-tiap hari kuliah. Tapi cakap sorang-sorang. Tu yang layan komen-komen apa tu? Komen-komen followers yang tengok ni malam ni minta maaf lah, memang tak boleh baca. Pasal depan saya ada tuan-tuan. Nak kena jaga hati tuan-tuan pula. Kan? Bila kuliah sorang-sorang, bolehlah kita raih semua komen tu, tak baca sorang-sorang nama apa semua. Tak sama nikmat kuliah macam malam ni. Dia takkan sama tu. Walaupun yang online tu seronok juga, yang ni lagi seronok tak? Sebab kita duduk tu di tempat dia, di lokasi yang betul. Kan? Ni bila ceramah di rumah, yalah pacak tripod, bersyarah seorang-seorang, gelak pun seorang-seorang. Kalau orang lalu tengok dia tu, gila Pak Haji. Dah. Jadi tuan-tuan, baru kita tahu nikmat berkuliah, baru kita tahu nikmat sedekah, masuk duit dalam tabung surau masjid. Walaupun kita dah mula belajar online system, kan, transfer duit lah apa, kita mula belajar lah sepanjang PKP ni yang lepas, kan, barulah tahu macam mana nak transfer duit, nak order online, booking online, beli makanan online. Masa Ramadan itu hari kan, dah bazar Ramadan tak ada, pantang ada order je tuan. Tempat saya sarjana tu memang hari-hari beli lah, online saja.
kan, yang nasi yang kuih yang roti john pun ada juga, walaupun tak ada bazar. Sate semua ada dah, macam bazar tapi online. Kan 6.30 kan loceng bunyi sampai. Bayar pun online, punya hebat. Kan itu tarbiyah sebenarnya. Jadi sebab itu Allah kata dia jaga orang beriman dan dia bagi hidayah dan dia bawa keluar kita ni dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kemudian Allah kata, dan orang-orang kafir itu pemimpin mereka atau penjaga mereka adalah syaitan, yakni orang-orang jahat yang mereka itu dikeluarkan daripada cahaya kepada kegelapan. Dia terbalik. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu sekalian, apa pun dalam hidup kita hari ini balik pada agama, balik pada Islam, balik pada Allah dan Rasul, balik pada syariat. Sebab dunia ni sifat dia macam ni lah tuan-tuan, macam yang kita tengok hari ni lah. Dia takkan habis punya. Cerita dunia yang kita sibuk kejar ni dia takkan habis. Kan, kejarlah dunia, dia takkan habis. Jadi sambil mengambil dunia tu, kita perhatikan balik untuk akhirat kita juga. Tengok balik ibadah kita, tengok balik akhlak kita. Dan saya percaya, macam saya sebut tadi, Allah telah tarbiyah kita selama beberapa bulan ini, yang tuan-tuan baru tahu, khususnya masa Ramadan baru ni, betapa susahnya jadi tok imam tarawih. Baru tahu. Selama ni kita asyik maki tok imam aja. Kan, bila tarawih je komen tok imam. Tok imam ni lambat lah, slow lah, baca tak sedap. Sebulan baru ni baru tahu sedap tak sedap kita baca. Kan, baru tahu, ya Allah, susah rupanya jadi imam tarawih. Padan dengan muka kita kan. Jadi tarbiyah, ini tarbiyah. Ilmu khutbah raya tu hari, khutbah raya kan. Nak khutbah ke tak, sunat saja. Khutbah boleh, tak khutbah tak apa. Tapi nak khutbah, buat cara khutbah betul-betul. Ni joran jadi tongkat. Jangan main-main gitu. Kan. Pedang, yalah, walaupun ada kata Nabi pernah pegang pedang apa semua, tapi buat cara betul lah. Kan, macam-macam. Jadi selain itu juga kita belajar banyak ilmu yang baru. Macam ni lah, jarak-jarak begini ya. Lepas tu mungkin timbul pula dalam kepala kita, ustaz, tahun ni haji tak ada. Maksudnya ialah kita tak, Malaysia tak hantar, belah Asia Tenggara ramai negara yang tidak hantar jemaah. Jadi korban macam mana ustaz? Korban tak ada masalah, on je macam biasa. Tapi ada SOP lah kan. Kalau Selangor, surau tak boleh buat korban. Boleh tompang kat masjid, pindahkan ke masjid. Boleh, itu pun SOP lah. Jadi puasa sunat wukuf ustaz ada macam biasa. 9 Zulhijjah puasa. Kan. Habis jemaah haji Malaysia tak ada, itu bukan syarat. Jangan nak jadi ulama baru lah. Itu bukan syarat puasa sunat wukuf. Kalau orang Malaysia tak ada buat haji, orang Malaysia tak boleh puasa sunat dah. Itu saya kata benda ni kita proses pembelajaran. Kan? Proses pembelajaran sebenarnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, balik pada cerita kita tadi, Allah lah yang melindungi, Allah lah yang senantiasa memberi pertolongan dan bantuan, dan paling penting petunjuk Allah kepada kita, hidayah.
Sebab tuan-tuan ibu-ibu, hebat macam mana pun seorang manusia itu, kalau hidayah Allah tak ada pada diri dia, tak ada apa dia besok. Kaya macam mana pun dia, tapi kalau hidayah Allah tak ada pada dia, akhirat tak tahulah besok macam mana. Berpengaruh terkenal macam mana pun dia, tapi kalau nur, hidayah, petunjuk, pimpinan Allah tak masuklah hati dia, habis. Sebab itu berulang-ulang kali kita sebut, bersyukurlah bila Allah takdirkan kita jadi orang Islam, jadi orang mukmin, jadi orang yang sampai malam ini alhamdulillah masih hidup, masih sehat, masih orang kata boleh datang ke surau masjid lagi, masih boleh berfikiran normal. Walaupun ikut kajian 3 bulan lepas, ramai yang kemurungan, ramai yang stres. Sebab PKP tu ramai yang stres sebenarnya. Kalau dia tak boleh handle stresnya dengan betul, memang habis. Ialah sebab hari-hari keluar, tiba-tiba tak boleh keluar, tuan-tuan. Tu yang tercabut pintu peti ais. Sebab dia sa'i daripada depan pergi dapur, dapur pergi depan, tu je kerjanya. Kejap kan buka peti ais, buka peti ais dah kedarah aja, tak tahu apa nak buat. Nak baca Quran tak larat baca dah, kan, sampai cabut kulit Quran tu. Dah kali pintu peti air pun tanggai dia buatnya. Dah stres. Tapi stres-stres kita, tuan-tuan, syukur juga. Kita yang landed house ni, syukur. Boleh ke keluar-keluar depan rumah sekejap tak? Nu yang duduk flat, tuan-tuan bayang duduk flat kan, PPRT yang duduk flat apa, yelah orang kata flat murah, bukan kondo lah. Kondo boleh tahan juga, tapi kondo pun sifatnya sama je. Macam tuan-tuan ingat yang masa zaman kuarantin tu, siapa ada tanda berbalik overseas kena kuarantin kat satu lokasi yang disedia oleh pihak berwajib. Lepas tu kerajaan ambil hotel 5 bintang kan, letak geng-geng ni kuarantin. Walaupun 5 bintang, tuan-tuan, tak boleh keluar bilik 14 hari. Tuan-tuan nak cakap apa? Oh, jangan main tu. 14 hari tak boleh keluar bilik walaupun hotel kita 5 bintang. Stres juga sebenarnya, kan? Itu baru kita tahu mahalnya nikmat boleh berjalan, nikmat kebebasan. Kan, masa itu burung gelakkan kita je, tuan. Burung kan, burung korang tahu macam mana korang kurung aku, macam itulah rasanya. Letaklah sangkar tu kan. Jadi sebab itu, apa pun ingat kita ada Allah. Stres-stres ke apa, balik pada dia. Stres ni sebenarnya perlu juga dalam hidup, tapi tak boleh berlebih, kan? Stres yang sikit-sikit untuk push kita supaya lebih berdaya saing, lebih maju, lebih kreatif, tu tak apa, kan? Jadi jangan sampai tekanan tu menyebabkan orang kata jiwa kita jadi kacau, kan? Tapi kami ustaz ni sebenarnya, tuan-tuan, antara kategori yang paling terkesan selain peniaga kecil. Tapi orang tak perasan kot. Mungkin ada yang perasan tapi tak tahulah. Terutama kami ustaz yang memang full time ceramah, memang tak ada kerja lain. Kerja kami ceramah. Sebenarnya sangat terkesan, tuan-tuan, kan? Saya mula-mula cuak juga bila tak boleh kuliah apa semua ni, sebab pendapatan kita daripada situ kan. Tapi bila saya percaya rezeki Allah, saya percaya, tuan-tuan, rumah pun sehati gak, bang, macam mana kita ni bang, duit kuliah tak ada. Tapi saya syukurlah sebab saya memang ada satu tabung sebenarnya saya buat. Benda ni pun mana-mana ustaz yang tak pernah menabung sebelum ni, dia belajar lah benda tu, saya rasa, kan? Perlunya ada satu tabung.
Tabung tu saya namakan dia tabung kecemasan. Tabung tu simple je, macam kotak tisu ni. Besar sikit supaya duit tu banyak lah dalam tu kan. Lagi besar lagi banyak lah duit konon-kononnya. Lepas tu orang rumah akan balut cantik-cantik. Dia akan balut. Dia akan balut dengan kertas balut hadiah tu, bagi nampak comel. Buat lubang masuk duit. Syarat dia dua. Satu, tak boleh buka. Yang kedua, boleh buka. Pertama emergency betul, yang kedua hujung tahun saja. Tapi sekali buka ribu lah dalam tu, memang ribu tuan. 7-8 ribu, pernah sekali tu 10 ribu. Tu yang Joli kata tak sedar diri kan. Perlu. Jadi masa mula-mula tu saya rasa macam cuak juga ni, tak boleh kuliah kan, tak ada income masuk. Tapi bila saya percaya, saya kata tak apa, Allah Maha Kaya, nanti adalah rezeki dia hantar kot mana ni. Saya percaya benda tu. Dan tuan-tuan tahu apa jadi sebenarnya? Ni saya nak bocorkan rahsia ni. Rahsia ni saya jarang sebut, memang tak pernah sebut lah, sebab baru kuliah secara terbuka kan. Sebenarnya sepanjang PKP tu boleh kata macam pendapatan lah, kita kata tak, income saya hampir 2 kali ganda daripada kuliah biasa saya. Contoh ni, contoh ya, bukan betul-betul. Contoh katalah bila kuliah surau masjid sebulan tu saya dapat 10 ribu. Ni contoh. Tuan-tuan jangan pergi kira pula, ustaz ni betul 10 ribu ke lebih apa ni? Contoh, nak bagi faham ya. Katalah 10 ribu tak sebulan, contoh. Masa PKP tu hari saya dapat 20 ribu. Gambaran dia macam tu. Saya kata best juga, tak ada kuliah duit dapat. Best pula rasanya. Kuliah tak ada, tapi duit dapat tuan. Tengok rezeki Tuhan bagilah. Surau ni bagi, surau ni bagi, masjid ni bagi, individu ni bagi. Ada seorang jemaah tu bagi 3,000 dia bagi. Saya kata banyak ni kak, ambil lah ustaz. Ustaz tak ada kuliah katanya. Macam best pula COVID ni. Tak, bukan nak minta COVID tu tak. Saya bagi contoh. Maknanya nak sebut rezeki Allah. Sampai ada masjid tempat saya tu, sarjana utama tu, dia kata bendahari dia kot, dia kata ustaz kalau ingkih ada apa-apa emergency ustaz beritahu je. Banyak kali dia offer, ustaz beras ada ke tidak kan. Dia prihatin kat ustaz-ustaz, dia tahu kan. Dia kata ustaz gula, beras, susu ada tak? Kalau tak ada datang masjid ambil. Saya kata so far cukup, bagi orang lain je yang lebih layak. Ada seorang anak murid yang online ni, tak tahu malam ni dia ada ke tidak, sampai dia offer tuan-tuan. Dia kata ustaz anything beritahu akak, apa-apa je, terutama duit, ustaz beritahu je. Jadi tuan-tuan, so far saya tak beritahu lagi lah, sebab setakat ni alhamdulillah rezeki tu masih ada lah. Jadi kita letakkan level keimanan kita macam tu kan. Sebab kita percaya tuan-tuan, rezeki kita ni Allah dah tulis dah. Rezeki semua orang ni kan Allah kata dia dah catat, Nabi kata sudah termaktub. Sampai masa jadi, sampai masa jalan, sampai masa dapat, dia gitu je. Cuma macam mana kita nak letak iman kita supaya sentiasa berada di level yang terbaik, supaya jangan iblis syaitan tu dia mudah nak masuk kan. Sebab iblis syaitan tu kerja dia memang macam tu lah. Kerja dia menghasut kan, mengganggu, menggoda, apa tu, menggugat kan. Jadi saya intai-intai komen tuan-tuan, sebab diorang yang tengah tengok live ni, diorang sebenarnya geram sebab saya tak baca komen diorang. Padan dengan muka diorang malam ni. Tapi saya dah beritahu dekat diorang dah itu hari. Saya kata kalau saya kuliah live di rumah, saya akan baca komen. Tapi kalau saya kuliah di surau masjid, saya tak dapat baca lah kan. Sebab kita kena raih ke semua pihak. Jadi tak apalah, diorang boleh bersabar malam ni. Tapi banyak kan komen yang masuk tu. Jadi saya nak sebut, bagi orang beriman, jiwa kita ni kena kuat.
kan, jiwa kita kena kental, jiwa kita kena sentiasa dibajai, sentiasa dicuci, sentiasa dibersihkan, dan paling penting sentiasa dimuhasabah. Dimuhasabah, muhasabah diri. Ustaz Alim Nasir pun ada ni kan, muhasabah diri. Jadi sebab itu kita muhasabah lah. Bila jadi sesuatu, ambil iktibar apa pengajaran, tengok keliling kita, sedar tak sedar, seorang demi seorang demi seorang, orang-orang keliling kita meninggalkan kita, meninggal dunia. 27 Februari ibu saya meninggal 2 minggu sebelum PKP. Jadi dah selesai ke bumi semua, di Rembau rumah kakak Negeri Sembilan. Kita pun balik, lepas tu PKP. Sampai hari ni saya tak pergi lagi kubur tuan. Dah lah Rembau tu pula kawasan kan, dia PKPD juga tu. Dia ada kluster apa entah dekat situ. Di zon dia pun tak apa, hijau lagi, kuning-kuning gitu kan, sama-sama lagi. Tapi tak apa, bawa-bawa tenang, nanti kita pergilah insya-Allah. Jadi ibu kita dah meninggal, ayah kita meninggal, jiran sebelah rumah meninggal, kawan sekolah dulu pun dah meninggal. Sedar tak sedar, ramai yang dah pergi meninggalkan kita. Tetapi sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, syukur sebab Allah masih bagi lagi ruang pada kita. Tuan-tuan tengok sehari dua ni polis dan pihak bomba masih cari lagi geng bot yang hilang tu di Bacok kan. 4 orang hilang, 4 dah mati, berapa lain selamat. Tadi dengar berita pula dah jumpa 1 mayat lagi. Maknanya wallahu a'lam lah, keberangkalian nak selamat dan hidup tu agak tipis sikit. Tapi kita tak boleh putus asa lah kan, usaha tu kena ada. Pergi mancing, Allah ambil nyawa. Minggu lepas suami isteri daripada Ipoh naik motor pergi Kelang, tinggal anak kecil, meninggal langgar divider ke langgar belakang lori apa macam tu, laki bini, anak kecil berapa bulan tinggal kat Ipoh kan, ada urusan kerja ke apa, wallahu alam, mati. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya selalu sebut, bila kita masih hidup, bila kita masih ada nyawa ni, maknanya ruang dan peluang kita nak muhasabah, kita nak tambah amal, kita nak bertaubat, kita nak minta ampun, kita nak merayu, nak menangis, nak bertaubat, masih ada. Masih ada. Jadi tolong ambil peluang itu. Walaupun hari ini kita hidup dalam, orang kata, norma yang baru, penjarakan kan, tak boleh nak berkumpul, lepas kuliah pun tak ada makan. Tu yang rasa sedih kan. Kan, nak makan balik rumah masing-masing aja. Jadi tak apalah, benda tu saya rasa dalam setahun ni kita kena belajar lah. Kan, kita kena belajar, kena, orang kata, pelan-pelan kayuh lah, slow and steady. Kena belajar dengan norma yang baru ni. Bagus juga sebenarnya. Jadi sebab itu, apa pun sebagai orang Islam, kita ada Allah yang sentiasa dengan kita, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah kata, aku bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Jadi sebenarnya tu saya kata, kita orang Islam ni tak perlu ada kerisauan, kebimbangan yang, orang kata, yang jenis tak tentu arah punya. Tak perlu sebenarnya. Takut tak ketahuan sangat, tak perlu. Risau yang melampaui batas sampai membawa kemurungan, tak perlu. Sebab kita ada Allah Ta'ala. Dia yang jaga, dia yang pantau, dia yang meluluskan segala-galanya. Sebab tu saya kata, orang beriman, bismillahirrahmanirrahim, tu sangat penting dalam hidup kita. Macam kita lah, daripada rumah tadi nak mari surau ikhwan ni,
bismillah tawakal. Walaupun jalan kaki ke, naik motor, kereta ke, bismillah tawakal. Walau dekat, walau jauh, biar kita ingat Allah sepanjang perjalanan. Sebab nak jadi apa dalam perjalanan ni kita tak tahu. Mungkin kemalangan, mungkin terlelap, mungkin tayar pancit, macam-macam boleh berjadi lah. Walaupun terjadi, tapi bila kita tawakal, insya-Allah Allah permudahkan, insya-Allah. Saya banyak kali juga, bukanlah banyak kali, tapi beberapa kali tayar kereta pancit depan rumah. Mudah kerja, cari pomen, panggil, naik motor, datang rumah, repair, jalan. Kalau dekat tengah latar tu macam latar boleh tahan lagi, temple park tu dah lah berhantu kawasan tu. Sebab aku pernah jumpa hantu kat situ. Ni balik lagi nak lalu ni, malam Jumaat pula tu. Kan? Na'udzubillah lah, na'udzubillah. Kita minta Allah bagi mudah lah. Sebab itu tawakal tu sangat penting. Oh, tawakal penting tu kan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang sentiasa selalu tawakal pada Allah, Allah jaga dia. Terutama rezeki kita. Rezeki kita tuan-tuan, jangan main-main. Rezeki ni bukan duit saja kan, semualah. Hati tenang pun rezeki, boleh masuk surau masjid pun rezeki, boleh kuliah balik pun rezeki, boleh tengok anak bini pun rezeki, boleh macam-macam lah. Rezeki ni macam-macam. Nabi kata siapa yang rajin tawakal dengan Allah, haqqa tawakkuli, betul-betul punya tawakal pada Allah, Nabi kata Allah bagi rezeki pada dia macam mana burung. Orang yang rajin tawakal, rezekinya sama macam rezeki burung. Sama macam rezeki burung. Yaghdu himasa wa taruhu bitana. Burung-burung ni kata Nabi, pagi-pagi perutnya kosong, petang dia balik bawa makanan. Walaupun burung tak pernah pergi sekolah, walaupun burung tak pandai membaca menulis, tapi bila dia cicot pagi-pagi bising riuh-riuh kat pokok tu, dia tahu pokok mana ada ulat. Siapa ajar? Allah yang ajar dia. Rezeki itu tak usah risau lah. Burung yang tak pergi sekolah pun boleh hidup. Kita universiti takkan kan? Konsep dia tu macam tu. Jadi Nabi kata siapa yang betul-betul ambil hati dia gantung dekat Allah, bagi dekat Allah 100%, rezeki dia macam burung kata Nabi. Maknanya tak pernah putus, rezekinya tak akan putus, insya-Allah. Itu jaminan Allah dan Rasul. Kalau Allah Rasul yang jamin, kalau kita tak percaya memang tak tahu apa nak cakap lagi lah. Kalau ustaz yang jamin, tu tuan-tuan boleh petikai lah. Ini Allah Rasul, Allah yang jamin rezeki. Dia tu Ar-Razzaq kan. Sebab itu saya ada share dalam kuliah live saya. Yang menonton live ni dia tahulah, tapi tak tahu diorang dah hafal ke belum doa tu. Dan saya bagilah pada tuan-tuan malam ni. Kita kata macam ni lah, doa murah rezeki lah, lebih kurang macam tu lah. Doa ni kami dapat 3 beradik, saya, Ustaz Saluddin, Ustaz Halim, masa kami pergi Mekah. Mungkin 10 tahun dulu ke apa, tak ingat lah, lama dah. Ada satu tok guru Mekah bagi doa tu. Doa ni tuan-tuan boleh ambil dalam surah apa? Al-Maidah 114. Surah Al-Maidah ayat 114. Rasanya kot, cuba tuan tengok ayat tu. Al-Maidah 114. Yang dah hafal tu alhamdulillah. Jadi tuan-tuan ibu-ibu, ayat tu dimula dengan
Qala Isa bin Maryam. Doa Nabi Isa sebenarnya tu, tapi pangkal tu tak payah baca lah. Bukan tak payah baca, maksudnya dalam doa untuk kita baca doa lepas solat ke apa, tak payahlah sebut Isa bin Maryam tu, tak payahlah. Kita ambil daripada Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ada Allahumma kan, Allahumma Rabbana kan. Start daripada Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Tuan-tuan bacalah ayat tu nanti, hafalkan dulu pelan-pelan. Tiap-tiap kali lepas solat ke apa, bacalah. InsyaAllah Allah bagi kita rezeki yang orang kata bahasa mudah dia tak habis, tak habis makan, maksudnya gitu. Sebab doa tu Nabi Isa minta, Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, kau turunkan rezeki, hidangan daripada langit. Masa tu al-manna wa salwa apa semua itulah, hidangan daripada langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, yang hidangan rezeki yang kau nak bagi pada kami ni, kata Nabi Isa, wahai Allah, rezeki yang kami boleh makan dan anak cucu kami boleh makan. Tu yang saya kata makan tak habis tu, untuk kita dan waris-waris kita ke belakang besok. Aidan li awwalina, aid tu aid, rezeki yang macam menjadi hari raya bagi kami. Macam tu kan. Hari raya ni kan orang kata juadah macam-macam, makanannya banyak. So Nabi Isa doa, rezeki yang kau nak bagi ni macam raya lah. Bahasa mudah, lemang ada, ketupat ada kan, macam-macam lah. Makna nak menggambar banyak tu. Dan untuk kami wali akhirina, dan waris-waris di belakang kami nanti kemudian. Wa ayatan mink, yang menjadi tanda kebesaran engkau wahai Allah, warzuqna, rezekikan kami, wa anta khairur razikin, engkau lah sebaik-baik pengurnia rezeki. Jadi tuan-tuan ambil doa tu, tuan-tuan hafal 114 Al-Maidah, nanti baca je lah ya. Mudah-mudahan Allah kembangkan lagi, murahkan lagi, lancarkan lagi tanpa ada sekatan. Sebab seronok rezeki Allah ni sebenarnya sangat luas tuan-tuan. Orang suka kawan dengan kita, rezeki juga. Saya ingat lagi almarhum Tok Guni Aziz sebut, bila kita kuliah, masa tu dia nak mengisahkan kami ustaz ni lah, bila kami kuliah, orang suka tengok muka kami, itu pun rezeki juga. Ataupun bahasa mudah dia, orang suka tengok muka kita, itu rezeki kan. Kalau orang menyampah tengok muka kita, macam mana? Susah hidup kita, pergi mana-mana orang meludah aje. Kan, pui sana pui, tengok muka kita daripada jauh dia dah pui lah kan. Dan yang kedua, kata almarhum Tok Guni Aziz, dia kata bila kita bercakap orang mahu dengar, itu rezeki juga. Walaupun ikut belum tahu. Dah ikut belum tahu, dengar je. Macam malam ni tuan-tuan dengar je, itu rezeki saya kan. Yang live ni pun dekat 200 orang tengok, rezeki saya mendengar je. Orang mahu dengar, itu rezeki. Kalau ikut lagi cantik lah. Sangka baik saya, ikutlah sekali, jangan dengar je. Tapi kalau dengar, orang mahu dengar kita cakap pun, itu satu nikmat dah sebenarnya, rezeki kita. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, rezeki Allah ni sangat luas dan kita kena hargai baik-baik. 8.44 seminit ke dah? Belum? Lagi seminit. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya nak buat kesimpulan dalam 1 minit ni, sebab aturan SOP kita isyak kena berhenti kan. Selangor wilayah semua samalah.
Isyak berhenti, kalau subuh tu tengah jam atau 40 minit gitulah. Dan tazkirah Jumaat pun dibenarkan juga mulai besok kan. Cuma kuliah Zuhur je belum. Saya rasa kuliah Zuhur tak masuk lagi kot. Belum lah. Saya tahu tercicir sebab apa, wallahualam. Mungkin ada sebab lah tu, tapi tak apalah. Baik, kesimpulan akhir untuk malam ni. Pertama sekali, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jaga diri sebagai Muslim, jaga akhlak dan sebagainya. Yang kedua, ingat kita ada Allah yang maha kaya, yang menjaga kita menjadi wali kepada kita orang-orang beriman. Jadi ambillah iktibar itu, insya-Allah. Ambillah peluang itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan, itu yang saya nak share pada malam ni. Ada juga yang nakal komen, dia kata selamat Ustaz masa melintas di Temple Park kejap lagi. Nakal sungguh anak murid ni. Jadi tuan-tuan, kita jumpa bulan depan insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, ibu-ibu yang bersama pada malam ni, dan terima kasih banyak pada semua juga sahabat-sahabat audio kuliah yang menonton pada malam ini. Saya minta maaf, komen-komen tu saya tak boleh nak baca semua. Lepas ni kita bacalah balik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan kita akan sambung nombor 17 kuliah kita pada Ogos insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.